Pengenalan dan latar belakang diagnosis. Latar belakang organisasi adalah Polis Diraja Malaysia, PDRM. Polis Diraja Malaysia ialah sebuah pasukan polis Malaysia terdiri daripada 89,197 pegawai dan anggota dan beribu pejabat di Pejabat Polis Bukit Aman, Kuala Lumpur. Organisasi ini adalah unik kerana beroperasi mengikut pembahagian kerja yang telah ditubuhkan dalam organisasi ini. Dan organisasi PDRM ini terdapat 10 jabatan utama yang terdiri daripada pelbagai jabatan. Jabatan ini diketuai oleh pengarah-pengarah yang berpangkat Komisioner Polis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norman Lisa Azkin Yahya, nombor metrik 258785. Hari ini akan menyambung pembentangan daripada kawan saya. Okey. Apakah maksud diagnosis dan intervensi? Seperti yang sedia maklum, diagnosis merupakan usaha-usaha untuk mempelajari serta mengetahui bagaimana sesebuah organisasi dia berfungsi untuk kenal pasti masalah dan dia mencari peluang-peluang yang sedia ada untuk melakukan perubahan. Okey, manakala intervensi pula adalah satu set tindakan-tindakan atau acara-acara yang dirancang secara berurutan untuk bantu organisasi ini meningkatkan kebersanannya. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang diagnosis peringkat organisasi PDRM. Okey, kita menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah pemerhatian dan juga kaedah temu bual. Temu bual ini kita menemu bual anggota bawahan dan juga pegawai atasan di IPK Pulau Pinang. So, dua masalah atau isu yang telah dikenal pasti, iaitu isu berhubung isu proses manusia, iaitu dua benda. Tentang pembuatan keputusan adalah terhad kepada pegawai atasan sahaja. Yang kedua adalah pemimpin yang kurang, pihak pengurusan yang kurang berkomunikasi bersama anggota bawahan. Okey. And then bagi masalah isu yang kedua adalah isu pengurusan sumber manusia lah. Sikap pihak pengurusan yang tidak adil dalam menjalankan penilaian prestasi anggota. Dan yang kedua, ketidakadilan pihak pengurusan dalam pemberian ganjaran, anugerah atau sagu hati kepada pekerja yang sebenar-benarnya layak dan tepat. Okey. Bagi isu pertama, berkaitan dengan proses pembuatan keputusan adalah terhad kepada pihak atasan saja. Ini bermaksud pihak pengurusan organisasi PDRM adalah berfungsi secara hierarki, iaitu kuasanya daripada pihak atasan keluarkan arahan maupun perintah, manakala pihak anggota bawahan adalah pelaksana kepada arahan berikut. Okey, jadi kuasa anggota bawahan menjalankan tugas mereka adalah terbatas kerana apa-apa permasalahan perlu dirujuk kepada pihak atasan lah untuk membuat keputusan. Dan organisasi PDRM ini dia menjalankan tugas secara pembahagian koordinasi jabatan mengikut tugas yang dipertanggungjawabkan masing-masing ya. Jadi tak boleh melanggar arahan tersebut. Okey, bertindak mengikut lingkungan kuasa mereka sahaja. Isu kedua adalah berkaitan pemimpin kurang pergaulan dan komunikasi. Okey. Sebagai pemimpin yang baik, haruslah menjalankan hubungan yang baik bersama anggota bawahan kerana kita bekerja secara pasukan. Okey? Jadi, apabila komunikasi dan pergaulan yang kurang ini akan menyebabkan anggota bawahan merasa diri mereka tidak dihargai, tidak dititik beratkan. Jadi, dianggap pegawai tidak prihatin kepada anggota bawahan. So, hubungan ni membuatkan jurang diskriminasi lah antara pihak atasan dan juga anggota bawahan. Okey, seharusnya pihak atasan ni
pemimpin haruslah memberi nasihat, memberi tunjuk ajar, setiap arahan, menjadi penanda aras lah untuk anggota bawahan merujuk, okey? Supaya hubungan yang dibina dapat dipertingkatkan lah. Jadi semangat kekitaan tu kuat lah, hubungan yang erat ni tercipta. Okey, isu yang kedua, isu pengurusan sumber manusia. Kita dapat lihat dari sikap pihak pengurusan yang tidak adil dalam menilai prestasi anggota. Okey, situasi ini berlaku apabila jika seseorang anggota itu menjadi kesukaan oleh pegawai ataupun memiliki hubungan baik dengan pegawai, markah prestasinya adalah tinggi berbanding mereka yang tidak mempunyai hubungan yang mesra bersama pegawai. Okey, penilaian prestasi ini adalah sangat penting. Oleh itu, pihak pengurusan haruslah adil dalam memberi markah, menilai prestasi anggota mereka, ya. Kerana dalam penilaian prestasi inilah adalah cara untuk pegawai tahu kelemahan mereka dan memperbaiki prestasi mereka dan kembangkan kejayaan mereka pada masa akan datang. Jadi, mohon pihak pengurusan supaya menilai dengan seadilnya lah markah dan memberi markah dengan selayaknya, bukan hanya memilih bulu. Okey, seterusnya adalah keadilan dalam pemberian ganjaran, anugerah atau sagia hati kepada pekerja yang layak dan tepat. Okey, situasi ini berlaku apabila pihak pengurusan memilih untuk memberi anugerah, contohnya anugerah perkhidmatan cemerlang kepada kroni mereka sahaja, ya. Maksudnya kepada anggota yang mereka minat, anggota yang baik, menjalankan hubungan yang baik dengan mereka sahaja. Sedangkan pihak anggota bawahan ada lagi yang selebihnya layak untuk menerima anugerah sagu hati atau ganjaran tersebut, okey, kerana mereka menjalankan tugas dengan teliti, dengan baik, dengan mengikut buku, dengan mengikut SOP, tapi tidak dinilai dengan baik untuk diberikan ganjaran. Ini adalah perkara yang menduka citakan lah. Ini membuat motivasi pegawai akan menjadi down, okey, apabila membuat kerja namun tidak dihargai. Saya Muhammad Firdaus bin Zainal, nombor matrik 258684, yang mana hari ini saya akan membahaskan tentang analisis diagnosis peringkat organisasi dalam PDRM. Yang mana analisis ini digunakan kaedah kualitatif dengan memilih analisis penarikan dan penolakan. Okey, penarikan, anggota bawahan maupun setiap arahan oleh pihak atasan diberikan secara jelas dan mahukan keprihatinan yang lebih tinggi dalam aspek membuat keputusan dan berkomunikasi. Yang kedua, penarikan, penilaian prestasi perlu lebih telus dan tiada bias diri. Okey. Dari segi penolakan pula, keengganan pihak organisasi menukar amalan komunikasi secara berhierarki. Kedua, kebiasaannya memilih pekerja yang digemari sahaja dalam penilaian prestasi. Cadangan intervensi perubahan dalam organisasi PDRM ini terbagi pada dua cadangan, iaitu yang pertama, program latihan dan pembangunan dalam organisasi PDRM ini sendiri perlu membuat penambah baik dalam memberi latihan kepada pegawai ataupun penyelia berkaitan penilaian prestasi dengan menekankan aspek ganjaran terhadap anggota bawahan. Yang kedua, team building, program team building, menjalankan program-program yang boleh membaiki hubungan antara penyelia, pegawai atasan serta pegawai rendah bawahan dengan untuk mengeratkan silaturahim, seperti contoh buat hari keluarga ke, jamuan hari raya ke.
dalam kita untuk membuat program pasti ada halangan. Halangan integrasi peringkat organisasi dalam PDRM ni terdapat 3 halangan. Halangan yang pertama, latihan tidak menyeluruh. Kedua, objektif latihan tu tidak jelas. Dan yang ketiga, masalah dari segi kewangan. Okey. Halangan yang pertama tu, latihan tidak menyeluruh. Tindakan kita perlu memastikan latihan diberikan secara menyeluruh dalam memperbaiki dan dari segi kelemahan yang wujud berkaitan penilaian prestasi dalam sistem ganjaran. Halangan kedua ni, objektif latihan tidak jelas. Tindakan yang perlu diambil memastikan latihan dirancang yang mampu memberikan impak yang lebih berkesan kepada organisasi bagi mengelakkan sebarang pembaziran sama ada dari segi masa ataupun kewangan. Halangan ketiga melibatkan kewangan. Tindakan dia memastikan pembelanjaan kewangan yang diberikan oleh kerajaan untuk menjalankan program atau latihan digunakan secara strategi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Syahidah Terjelani, nama Matrix 258813. Dalam pembentangan kali ini, saya akan menerangkan berkaitan diagnosis di peringkat kumpulan PDRM. Diagnosis pada peringkat kedua merupakan diagnosis pada peringkat kumpulan, yang mana kumpulan ini membawa maksud bahagian unit atau jabatan dalam sesebuah organisasi. Selain itu, kita boleh merujuk yang kumpulan ini sebagai sesebuah pasukan kerja, kumpulan-kumpulan kerja atau jawatan-jawatan kuasa yang diwujudkan oleh sesebuah organisasi tersebut. Analisis maklumat berdasarkan pemerhatian yang dibuat menggunakan kaedah kualitatif, iaitu dengan memilih jenis kuasa lapangan. Kuasa lapangan melibatkan 2 perkara, iaitu penarikan dan penolakan. Penarikan ini merupakan sesuatu yang kita mahukan perubahan. Manakala penolakan ini kita merasa selesa dengan keadaan semasa atau budaya yang kita amalkan dan kita tidak mahu berubah. Okey, dalam situasi masalah teknostruktur yang kami kenal pasti, pihak kami mendapati bahawa ahli-ahli kumpulan dalam Jabatan Siasatan Jenayah mahukan perubahan daripada segi kesediaan dalam teknologi, penyediaan komputer dan lain-lain kelengkapan supaya mereka boleh melaksanakan kerja dengan lebih baik. Manakala dari isu proses manusia yang melibatkan penstrukturan kerja atau pembahagian kerja, didapati bahawa ahli-ahli kumpulan dan kumpulan tersebut enggan berubah atau membuat perubahan dan selesa dengan menolak kerja kepada pekerja baru. Oleh itu, kumpulan kami merangka beberapa intervensi bagi mengatasi masalah ini dan supaya kerjasama dalam kumpulan dapat dipupuk dan jadi lebih baik. Berdasarkan diagnosis yang telah kami jalankan, kami telah mendapati 2 aspek perubahan transformasi yang boleh dijalankan di peringkat kumpulan di dalam PDRM. Yang pertama adalah dengan pembentukan struktur pasukan, iaitu dengan menubuhkan kumpulan kerja agar semua ahli pasukan bekerjasama dalam memastikan kes jenayah yang dilaporkan dapat diselesaikan dengan jayanya. Yang kedua adalah dari segi teknologi dan kekurangan sumber komputer, iaitu dengan membuat penambahbaikan digunakan seperti sentiasa meningkatkan mutu kelajuan internet serta membaik pulih komputer dan menggantikan komputer yang lama kepada yang baru berdasarkan keperluan semasa penggunaannya. Di samping itu juga, kami telah memikirkan beberapa cadangan intervensi perubahan dalam jabatan PDRM. Antaranya adalah dalam pembentukan pasukan
ataupun team building, yang mana ianya dapat menyumbang idea dalam pembangunan pengurusan sendiri. Seterusnya, ianya juga dapat meningkatkan semangat kekitaan sesama pekerja serta memperbaiki hubungan dan persefahaman antara pegawai dan anggota. Yang kedua ialah dari segi teknologi dan kekurangan sumber komputer, di mana kami mencadangkan agar mewujudkan sistem perkongsian komputer serta penggunaan mesin photostat sebagai pencetak. Daripada kajian yang dijalankan, kami telah mendapati beberapa halangan yang dihadapi oleh pihak PDRM dan di situ kami telah menyuarakan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Antara halangan yang dapat dilihat adalah di mana kurang minat dan tidak memberi komitmen semasa program dijalankan. Antara tindakan yang boleh dibuat adalah kewajipan kehadiran mengikut sistem penggiliran senarai nama. Seterusnya ialah pemilihan tempat untuk program yang lebih selesa kepada peserta. Seperti kita boleh buat di hotel, di resort-resort yang mana boleh membuatkan peserta merasakan seronok dan teruja untuk hadir ke program yang dijalankan. Halangan kedua adalah dari segi kekangan kewangan untuk pembelian komputer baru. Okey, antara tindakan yang boleh dilakukan adalah menghantar anggota untuk menghadiri kursus atau latihan berkaitan teknologi maklumat bagi memastikan anggota tersebut menjadi pakar di bidang tersebut. Assalamualaikum Doktor, nama saya Muhammad Abzal Nizam dan Ramli nombor matrik 2597118. Saya akan bercakap tentang diagnosis peringkat individu, iaitu melibatkan pekerja atau kaki tangan dalam sesebuah organisasi yang terdiri daripada peringkat jawatan paling rendah sehingga ke peringkat jawatan paling tinggi. Iaitu tujuan diagnosis peringkat individu ialah untuk melihat prestasi kerja individu, kepuasan kerja serta pembangunan kerjaya. Antara isu-isu yang dikenal pasti ialah identiti kerja, iaitu masalah pekerja kurang memberikan komitmen dalam setiap penugasan disebabkan oleh kurangnya integriti dan terlibat dalam masalah disiplin, iaitu seperti rasuah dan juga penglibatan penyalahgunaan dadah. Sumber maklumat yang diperoleh ialah menggunakan kaedah temuduga individu dan soal selidik terhadap pegawai dan anggota dalam organisasi PDRM. Dan analisis data yang digunakan ialah menggunakan kaedah kuasa lapangan dan mendapati segelintir pekerja dalam organisasi PDRM kurang berintegriti dan mudah terjebak dalam rasuah ataupun penyalahgunaan dadah kerana tidak mahu kepada perubahan dan selesa dengan keadaan yang sedia ada. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Muhammad Subihi bin Kepa, nombor matrik 258656. Di sini saya akan menerangkan aspek-aspek perubahan transformasi di peringkat individu. Okey, poin yang pertama ialah setiap anggota PDRM perlu mentransformasikan sikap dan disiplin dengan meminimumkan pengawasan daripada pihak atasan atau pegawai atasan. Ini bermaksud jika seseorang anggota PDRM itu penuh berintegriti ataupun bersikap baik, maka pegawai-pegawai atasan tidak perlu untuk menambah beban atau kerja untuk monitor ataupun mengawasi setiap anggota-anggota tersebut. Jadi poin yang kedua ialah pihak PDRM mengadakan program-program atau latihan dalam organisasi untuk meningkatkan kesedaran berkaitan integriti. Ini bermaksud dengan adanya program-program ataupun latihan dalam perkhidmatan, maka setiap anggota PDRM itu boleh menyertai dan merasai apa yang diajar oleh tenaga pengajar ataupun panel-panel yang dijemput semasa latihan dalam perkhidmatan. Okey, poin yang ketiga ialah
memperbanyakkan program-program keagamaan. Ini pun boleh menjadi salah satu sebab untuk seseorang individu boleh berubah menjadi lebih baik dengan adanya program-program seperti solat berjemaah di surau-surau IPD, kuliah-kuliah agama. Hal ini boleh menjadi sebab untuk setiap anggota sedar apa perlu dilakukan ataupun boleh berfikir secara positif semasa melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, poin yang keempat ialah memperbaiki prosedur operasi sedia ada dengan mencabar setiap anggota untuk bekerja dengan penuh berdedikasi. Okey, ini kita dapat lihat seperti di Pulau Pinang baru-baru ni, dua anggota PDRM tu dia tidak menerima suapan ataupun menerima rasuah, dan pihak jabatan menaikkan pangkat beliau daripada korporal ke sarjan secara lantikan. Jadi ini bermaksud boleh menjadi, orang kata, macam batu loncatan untuk setiap anggota PDRM menjalankan tanggungjawab dengan penuh disiplin dan berintegriti. Okey, halangan-halangan yang intervensi di peringkat individu. Di sini saya gariskan 3 poin utama, iaitu poin yang pertama ialah kurangnya penyertaan setiap anggota PDRM tu dalam program-program yang dianjurkan oleh organisasi ataupun dilaksanakan oleh organisasi. Jadi di sini kita dapat lihat setiap anggota PDRM tu kurang untuk memberi penyertaan di dalam setiap program-program yang dianjurkan. Ini pun menjadi salah satu faktor utama halangan-halangan intervensi di peringkat individu. Poin yang kedua ialah kekangan masa. Kekangan masa ni kita boleh lihat setiap anggota PDRM ni dia bekerja mengikut shift. Jadi apabila sesuatu program dianjurkan atau dilaksanakan, maka yang bekerja shift ni, setiap anggota yang bekerja shift ni tak dapat menyertai disebabkan oleh kekangan masa. Mungkin dia baru habis kerja ataupun dia tengah bekerja, jadi dia tak boleh menyertai program-program yang dianjurkan. Okey, poin yang ketiga ialah penerimaan individu itu sendiri di dalam program-program yang dijalankan. Ada orang dia mengikuti program-program yang dianjurkan, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi hal ini pun boleh menjadi salah satu halangan-halangan utamalah untuk seseorang anggota PDRM tu bekerja dengan penuh berintegriti dan juga berdisiplin. Sekian, terima kasih. Okey, kesimpulannya ialah setiap organisasi perlu melaksanakan diagnosis di semua peringkat organisasi supaya transformasi yang lebih positif boleh berlaku dengan menekankan intervensi-intervensi yang berkaitan demi mencapai misi dan visi sesebuah organisasi. Sekian, terima kasih.